亲爱的姐妹们平安，我们又再一次在网上见面，实在是神的恩典，我们感谢神。再过不久圣诞节就来临了，所以让我们来唱一首圣诞节的诗歌吧。包好信息，圣教诗歌51首，包好信息。耶稣降生为我们担罪，钉十字架，3天之后复活，把复活的盼望赐给每一个渴慕的人。Saudara sekalian, selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa lagi di online ini. Tidak lama lagi hari Natal sudah dekat. Mari kita angkat satu puji-pujian, nyanyikan nyanyian Natal, lagu PPK nomor 51, kabar gembira. Kabar apa yang gembira? Yesus datang ke dalam dunia, mati buat dosa kita, dipantek, bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan pengharapan kebangkitan kepada setiap orang yang merindukannya, yang mau mengikutnya. Puji-pujian nomor 51, kabar gembira.我们一起来看马可福音第16章1节到11节. Mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 11. Saya baca di dalam bahasa Mandarin dahulu. 马可福音16章第1节，过了安息日，莫大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并撒罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体。7日的第1日清早，出太阳的时候，他们来到坟墓那里，彼此说：“谁给我们把石头从墓门滚开呢？”那石头原来很大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就生惊恐。
那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。请看安放他的地方。你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。”他们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。在7日的第1日清早，耶稣复活了，就先向莫大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上曾赶出7个鬼，他去告诉那向来跟随耶稣的人。那时他们正哀痛哭泣，他们听见耶稣复活了，被玛利亚看见，却是不信。Markus 16 ayat 1 sampai 11. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan dari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitahukan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi mereka tidak mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya olehnya. Mereka tidak percaya. 这个对观福音，包括约翰福音的记录，在记录耶稣的细节上有许多的不同。比方说，到达坟墓的妇女的人数有多少，有多少个天使出现，以及妇女们对复活的反应等等。为什么会有这样的不同呢？这个4本福音书就是3个对观福音跟1个约翰福音。因为福音书的作者在事实的范围之内，他们都很自由的选择他们要摘录的，他们要记录的事，
要描述这个特定的事件。那么有的人是描述这个，有的福音的作者描述那一方面的，是这样。所以是同一件事情，但是却是从不同的角度来强调的。Saudara sekalian, Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, plus tambah Injil Yohanes. Jadi keempat Injil ini, mereka mencatat hal kebangkitan Yesus Kristus di dalam hal-hal yang mendetail agak beda. Misalnya, berapa wanita yang datang ke kubur Yesus. Dan ada berapa malaikat yang tampil. Dan bagaimana respon reaksi para wanita terhadap kebangkitan Yesus. Mengapa bisa ada perbedaan-perbedaan itu? Karena tiap-tiap penulis kitab Injil, mereka bebas. Mereka bebas melihat dan menentukan apa yang mereka mau tekankan. Ya, tentu berdasarkan, semua juga berdasarkan fakta. Faktanya satu. Tapi ada penulis Injil, dia menekankan hal ini, ada yang menekankan hal itu. Fakta sama. Penekanannya agak beda. Demikian. 那么今天我们所读的经文呢，我们的重点就是讲到耶稣的复活，以及天使叮咛吩咐看见的人要去告诉那还没有看见的。犹太人的坟墓是一个洞穴来的，那么他们把人呢尸体呢就放在洞里面，所以呢耶稣的尸体呢也被他们放在洞里面。那么他们把耶稣的身体用细麻布握好了之后呢，放在洞穴里面，那么就用一个很大很大的石头，圆形的，但是有扁的圆形的，挡在这个坟墓的洞口。这是一个非常巨大的石头，那么要集合好几个男人好几个男人才能够有力，才能够办得到，把石头拿到这个坟墓的洞口啊。那么耶稣受难被钉在十字架呢是礼拜五，那么礼拜六呢是犹太人的安息日。那么安息日他们呢是不做任何的事情。那么礼拜五定时，那么礼拜六是安息日，所以呢他们在守安息日之前要做各样的准备，生活上的各样的准备，所以呢他们没有时间料理耶稣的尸体，所以要等到安息日过后才处理。所以刚才我们所读的什么呢？16章第1节，过了安息日这些妇女呢才拿了一些的香膏，要去膏耶稣的这个尸体。那犹太人的安息日呢是在礼拜六。Nah, saudara sekalian, penekanan pembacaan Alkitab kita hari ini yaitu tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan Yesus dan pesan malaikat kepada yang melihat supaya memberitahu kepada yang belum melihat. Nah, kuburan orang Yahudi itu adalah goa. Nah, mereka memasukkan mayat ke dalam goa. Begitu juga Tuhan Yesus, ya, sudah mati dan tubuhnya
dilipatkan oleh kain linen. Kain linen kemudian dimasukkan ke dalam kubur yang berbentuk goa. Ya. Nah, di luar goa itu ditaruh batu yang bulat tapi gepeng, batu yang besar sekali, ditutup karena takut diambil, ya, takut dicuri orang katanya. Dan batu yang besar itu satu orang nggak kuat, pria pun nggak kuat, harus mengumpulkan beberapa tenaga orang laki-laki baru bisa menggelindingin batu itu ke lubang goa itu. Nah, Yesus mati dipantik di kayu salib itu hari Jumat. Nah, hari Sabtu itu adalah hari Sabat orang Yahudi, hari Sabtu. Ya. Jadi sebelum hari Sabat, sebelum hari Sabtu, sebelum hari Sabat, ibu-ibu khususnya ya, pria juga sama, harus membuat banyak persiapan, ya, karena waktu hari Sabat mereka tidak boleh melakukan banyak aktivitas. Jadi keperluan apa-apa, misalnya mau masak, mau ini, mau itu, sebelum hari Sabat, ya. Jadi harus membuat persiapan. Sedangkan Yesus dipantekkan hari Jumat, ya, mati juga hari Jumat. Jadi sehingga mayatnya Yesus belum sempat ditanganin, ya, belum sempat ditanganin. Maka di dalam pasal 16 ayat 1, ya, pasal 16 ayat 1 dikatakan apa? Setelah hari Sabat. Ya. Setelah lewat hari Sabat, ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan mau meminyaki Yesus. Seperti itu. Ya. Nah, kita tahu hari Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu, ya, hari Sabtu. 那16章第1节说，过了安息日，就是礼拜天，安息日，过了安息日，过了安息日，过了礼拜六了，他们的安息日礼拜六，过了安息日就是礼拜天了。那有几个妇女买了香膏，要去膏耶稣的身体。这个膏不是用来防腐的，防腐是埃及人发展出来的方法。目的呢是要保证实体可以继续在另外一个世界生存，但是犹太人膏抹尸体是向死了的人表达一种对他们的思念，思念的一个方式。可是当他们这些妇女到了坟墓那里，却看见巨大的舌头滚开了，这是不可思议的，不可思议。因为你看在第3节，他们还没有到坟墓以前，他们知道这个坟墓的洞口啊，有一个很大的舌头盖着，所以你看他们还没有去的时候，在路上的时候，他们就已经想了。那么第3节彼此说啊，这些妇女彼此之间就说啊，我们中间什么人能够把舌头从墓门滚开呢？啊，你不能够，我不能够，他也不能够，我们3个都不能够，3个女人都不能够啊，连男人几个也不够，要好几个的啊。可是呢，当他们这样说的时候，到第4节，到第4节。他们进了坟墓啊，第4节，那石头原来很大，他们抬头一看，却看见石头滚开了。第4节的下半节，石头滚开了，什么人搬动那个石头呢？这是不可能的，不可能的事。那么
这个巨大的石头滚开了。那这应该不是人做的。然后他们就看里面有一个少年人，马可福音说有一个少年人，但是路加福音说有两个人穿衣服发光，两个人的衣服发光，这是天使。约翰福音第20章12节明明的说是两个天使身穿白衣。马太福音说是天使，所以刚才我不是说吗？这个这个四福音的作者，那么都是事实，所以他们选择他们所要着重的、所要强调的，就是这样的意思。Nah, saudara, setelah orang Yahudi melewati hari Sabat, ya, lihat ya pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, tadi saya sudah katakan, hari Sabat orang Yahudi kan Sabtu. Jadi setelah lewat Sabat, yaitu Minggu, hari Minggu, ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan mau meminyaki tubuh Yesus, ya, tubuh Yesus. Waktu mereka mau ke kubur, mereka sudah pikir ini ya, nanti siapa yang menggulingkan batu besar itu, karena mereka tahu, ya, mereka tahu. Tetapi sampai masuk, waktu sudah sampai di depan kubur, ternyata batu yang begitu besar sudah tersingkir. Ini nggak bisa dibayangkan. Bukan manusia. Ya. Apalagi ini wanita, mana kuat. Bukan mereka. Mereka datang, batu sudah gelintir. Batu sudah gelintir. Dan akhirnya mereka masuk, mereka melihat dikatakan ada seorang muda. Markus bilang seorang muda. Ya. Nah, Injil Lukas bilang ada 2 orang muda, bajunya berkilau, malaikat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 12 berkata ada 2 malaikat. Injil Matius bilang ada malaikat. Nah, saudara, seperti yang tadi saya katakan, fakta sama, tapi penekanan setiap penulis kitab Injil, penekanan mereka masing-masing berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, saudara, jadi masuklah perempuan yang membawa minyak, ya, yang membawa rempah-rempah ini. 那么看见的妇女，他们看见了，他们就非常的害怕。看见这个天使啊，当然怕，从来没有看过。天使就告诉他们不要怕，不要惊恐。天使说，你们所寻找的那一个钉十字架的拿撒勒人耶稣，他不在这里，他复活了，复活了。请看，你可以看安放他的地方，安放他的地方。天使的宣告很清楚的指出，复活的这一位耶稣基督，就是那前几天被钉在十字架上的耶稣基督。他不在这里，他复活了。妇女们带着香膏来告耶稣，是要告耶稣的尸体，要告耶稣的尸体。他们认为啊，耶稣死了，一切都完了，
就照做犹太人的风俗习惯吧，把这个尸体用香膏来膏抹，用香膏来膏抹，来对他的思念，是吗？那么他们想呢，耶稣死了，那么他认为呢，一切的事情就是悲剧，悲剧已经完了，终结了。可是我们知道，一直到今天，耶稣基督的复活是最好的凭据。耶稣基督的复活最好的凭据是什么呢？就是教会的存在，就是教会的存在。只有耶稣的复活这一件事，才能够鼓舞一般那些失望的人，让他们重新点燃希望的火光。Saudara sekalian, melihat malaikat di dalam kubur itu, ketakutanlah para wanita itu. Siapa yang nggak takut ya? Lihat, belum pernah lihat malaikat, saudara. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut, jangan gentar ya. Kamu cari Yesus ya, orang Nazaret, ya dipantek 3 kali salibkan. Dia udah nggak ada di sini. Dia udah bangkit. Yuk masuk, coba lihat dah. Masuk, lihat. Terus masuk ke dalam lagi gitu ya. Dan malaikat jelas memberitahukan kepada mereka, pesan pada mereka di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi orang muda itu, malaikat maksudnya, berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi setelah malaikat berkata kepada para ibu, jangan takut, jangan gentar, masih berpesan, beritahu kepada murid-muridnya akan hal ini. Dan juga kasih tahu Petrus. Ya, kasih tahu Petrus. Dan kalian nanti akan bertemu dengan dia di Galilea. Ingat, di dalam pasal 14 ayat 20, ayat 28. Sebelum Yesus dipantekkan, dia kan pernah bilang sama murid-muridnya, nanti setelah aku mati, aku bangkit, aku akan ke Galilea, mendahului kalian. Kalian nanti ke sana, tapi saya sampai dulu. Nah, jadi malaikat menyampaikan, mengingatkan mereka akan hal ini. Nah, saudara sekalian, para ibu-ibu ini bawa rempah-rempah, bawa minyak untuk mengurapi mayat Yesus. Nah, saudara, mengurapi rempah-rempah ini bukan untuk supaya mayat itu jangan cepat busuk, bukan. Bukan kayak formalin gitu ya, tahan gitu ya. Nah, saudara, formalin itu untuk menjaga supaya supaya mayat nggak busuk, itu adalah yang dikembangkan oleh orang Mesir. Kenapa mereka melakukan itu? Ini menurut kepercayaan orang Mesir ya. Mereka dengan demikian mengharapkan supaya dengan demikian ya mayat orang mati itu bisa tertahan begitu loh ya. Mayat orang mati itu bisa tertahan dan bisa menjamin nanti dia hidup, lanjutkan hidup di dunia lain. Ada kepercayaan seperti itu. Tapi orang Yahudi bukan.
Orang Yahudi nggak percaya gitu-gituan, saudara. Nah, kenapa mereka juga mengurapi pakai minyak, pakai rempah-rempah? Tujuannya satu, yaitu mengenang. Mengenang yang mati ini. Menyatakan kenangan mereka. Ya, menyatakan kenangan mereka kepada orang yang sudah meninggal. Itu cara untuk mengenang orang Yahudi. Nah, jadi ini beberapa ibu-ibu membawa rempah-rempah dan minyak mau mengurapi Yesus. Apa artinya, saudara? Artinya udah hopeless. Bagi mereka Yesus udah mati, habislah udah semuanya. Ya, jadi udah mati bagaimana? Ya pakai rempah-rempah, ya kan? Nah, dibubuhin rempah-rempah, dia pakai minyak, lalu digulung dengan kain linen seperti itu. Tetapi apa mau, saudara? Rempah-rempah sudah dibawa, nggak ada tubuh Yesus. Dia sudah bangkit. Malaikat berkata, mau cari dia, dia nggak ada di sini. Dia sudah bangkit. Bagi kamu kasih tahu, murid-muridnya, dan kasih tahu juga Petrus. Saudara sekalian, bukti Yesus bangkit yang paling bagus, bukti membuktikan Yesus bangkit adalah eksistensi gereja, keberadaan gereja. Hanya kebangkitan Yesus, fakta ini yang dapat membuat orang-orang yang sudah putus asa, khususnya murid-murid Yesus pada waktu itu, yang sudah putus asa, yang sudah kehilangan harapan karena kebangkitan Yesus. Mereka kembali dikobarkan lagi api pengharapan di dalam diri mereka. Dari zaman ke zaman, ribuan tahun, gereja tetap berdiri. Walaupun banyak dianiaya. Ada orang memusnahkan. Tidak habis. Makin dibabat, makin merambat. 所以主耶稣的复活是基督教信仰的中心。因为耶稣的复活，我们就明白，耶稣不是单单在书本里面的一个人物，耶稣乃是活着的，他乃是存在的。我们如果只把耶稣当作看成是一个历史的人物，这个就不够。历史的人物跟你有什么关系？但是耶稣的复活就跟你我有很大的关系，因为他的复活，他要把复活的盼望赐给每一个相信他、跟随他的人，这就不一样了。所以我们每一个人呢，信他的、不信他的，我们每一个人有一天要跟他见面，要为着我们在世上的生活，在他面前向他交账。Maka saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus adalah inti sentral kepercayaan kekristenan. Kebangkitan Yesus adalah inti kepercayaan kekristenan. Karena Yesus bangkit, maka kita bisa mengerti bahwa Yesus bukan semata-mata hanya seorang tokoh yang muncul di buku sejarah. Tetapi dia hidup sampai hari ini. Jikalau kita melihat Yesus hanya tidak lain daripada seorang tokoh di dalam sejarah, saudara, ini tidak cukup. Apa kaitan dia dengan saya? Bagaimana hebat apapun dia sudah mati, kan? Tapi Yesus sampai hari ini masih hidup, saudara. Kebangkitan dia memberikan pengharapan kebangkitan juga kepada kita. Yang rindu mau percaya kepada dia, mau ikut dia. Yesus berkata, di mana aku,
Orang-orang yang percaya aku juga akan bersama-sama aku di mana? Dia di surga. Kita percaya dia, kita juga akan ke surga. Saudara, setiap orang akan menghadap Yesus. Entah dia percaya, entah dia tidak percaya, akan menghadap Yesus. Memberikan pertanggungjawab kita semasa kita masih di bumi. Bagaimana kita memberikan pertanggungjawab di hadapan Tuhan Yesus. 我们注意第7节，天使对那些妇女说：“你们可以去告诉他的门徒和彼得，耶稣的复活的喜讯是必须去传扬的。”天使说：“告诉他的门徒，加上和彼得，你记得吗？为什么要这么说呢？因为彼得曾经失败过，因为彼得曾经否认过耶稣3次，说我不认得他，我不认得他，我不认得他。所以呢，在耶稣复活之后，他吩咐那些妇女，请你们也告诉彼得，你们已经看见这个坟墓是空的，这个耶稣的复活一定要传开。在这个马可福音第16章15节，下个礼拜我们会讲15节，是复活的耶稣基督亲自对门徒说：“你们往普天下去传福音，给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。” Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7, malaikat berpesan kepada para wanita itu, beritahukanlah kebangkitan Yesus ini kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara sekalian, kebangkitan Yesus, kubur kosong, harus diberitakan. Beritakan kepada murid-muridnya dan beritakan juga kepada orang yang belum tahu. Minggu depan kita akan bicarakan hal ini, pasal 16 ya. Ayat 15, Yesus sendiri berkata. Apa kata Yesus? Ayat yang 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini tadi di dalam ayat 6, ayat 7, malaikat berpesan kepada para wanita, kasih tahu Petrus. Tapi di dalam ayat 15, Tuhan Yesus langsung berkata kepada murid-muridnya, ke seluruh bumi beritakan Injil. Beritahu kepada orang yang belum tahu, beritakan kepada orang yang belum percaya kepada dia, belum mengenal dia. Ada pengampunan dosa, ada harapan kebangkitan. Saudara sekalian, kita perhatikan di dalam ayat ke-7, ya, ada satu kata yang harus kita perhatikan. 在第7节有一句特别要留意的，就是天使说把这个空的坟墓耶稣的复活告诉门徒，而且加上彼得。彼得不是门徒吗？彼得也是门徒啊，为什么要特别提到彼得的名字呢？刚才我稍微提过，因为彼得曾经否认过耶稣，彼得曾经在信仰上跌倒，这个时候呢，彼得一定是陷入在极大的痛苦沮丧之中。所以主耶稣复活之后，他立刻安慰彼得，鼓励彼得。耶稣要彼得知道，你虽然软弱，你虽然曾经否认我，但是你流出了悔改的眼泪，我不丢弃你，我还是爱你，你还是我的门徒。所以这个天使特别叮咛这个妇女，告诉他的门徒，也告诉彼得。
亲爱的弟兄姐妹、朋友，你曾经软弱是吗？你曾经失败，你曾经否认耶稣，你跪向他，他打开双手要拥抱你。Saudara perhatikan di dalam ayat 7 ada satu kata, malaikat berpesan kepada para wanita, beritahu kepada murid-muridnya dan beritahu kepada Petrus. Bukan Petrus murid Yesus, Petrus murid Yesus. Tapi kenapa dikatakan beritahu kepada murid-muridnya dan kepada Petrus? Khusus diangkat nama ini. Saudara, karena Petrus pernah 2 hari yang lalu ya, pernah menyangkal Yesus. Imannya tergoncang. 3 kali dia bilang dia nggak kenal Yesus. Saudara, pada saat ini pasti Petrus berada di dalam keadaan yang sangat sengsara. Sangat frustrasi pada diri dia sendiri, saudara. Oleh sebab itu Yesus setelah bangkit dari kematian, saudara, dia bukannya saja mau para muridnya tahu dia bangkit, dan dia mau khusus sebut nama Petrus. Memberikan penghiburan, memberikan dorongan, encouragement kepada Tuhan, kepada Petrus. Yesus mau Petrus tahu, walaupun kamu lemah, menyangkal saya, tapi kamu juga pernah mencucurkan air mata penyesalan. Dan saya terima penyesalan kamu. Saya tidak membuang kamu. Saya masih mencintai kamu, menyayangi kamu. Kamu masih tetap adalah murid saya. Beritahu kepada murid-muridnya dan beritahu kepada Petrus ya di dalam ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, lakukanlah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Petrus tetap adalah murid Yesus, tetap adalah rasul, tetap adalah orang yang Tuhan mau pakai. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你把你独生的爱子耶稣基督赐给我们，为的是要拯救我们、救赎我们这世界上的人。天父，我们谢谢你，我们纵然有许多的软弱、失败，但是当我们愿意归回到你面前的时候，你还是打开你的双手来接纳我们，好像你接纳彼得一样。虽然他3次否认耶稣，但是主耶稣复活之后，特别鼓励、特别安慰彼得。耶稣要彼得知道，他没有忘记彼得。天父，我们谢谢你。我们中间也许有很多人，我们从前也做错过事情，每一个人都犯过错误。我们求你帮助我们，我们犯错，我们愿意归回到你的面前，愿意悔改，愿意改正我们的行动作为，你必悦纳我们。谢谢你。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Engkau sudah mengirim anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, mati buat kami, memberikan keselamatan, penebusan buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, kami mengakui kami semua pernah bersalah. Bukan saja pernah, sering kali bersalah. Bahkan mungkin kesalahan yang cukup berat, cukup parah. Tapi Tuhan, Kau berjanji, barang siapa yang mengakui dosa, dia akan mendapat pengampunan. Tuhan, tolong kepada kami. Apabila kami berdosa, bersalah, berikan kami keberanian untuk datang ke hadapan Tuhan,
bertobat, mengakui dosa-dosa kami, Tuhan masih tetap mau menerima kami. Bahkan Tuhan tetap masih memakai kami. Kami berterima kasih atas cinta kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. 约翰一书第1章第9节告诉我们，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur untuk anugerah pengampunan dosa Tuhan. Mari kita angkat puji-pujian. Edisi yang kedua, nomor 26, Mazmur 32. 我们来唱诗篇第32篇，诗篇32篇，一同来唱。